اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Ati Paridah, muka surat 18. Muka surat 18. Baris yang kedua daripada atas. Baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketujuh, qudrah sifatun ma'aniyun. Ketujuh, qudrah sifatun ma'aniyun. Ketujuh daripada 13 sifat ataupun 20 sifat. 13 atas jalanan Imam Asy'ari, 20 atas jalanan Imam Maturidi. Ketujuh daripada 13 ataupun 20 qudrah. Sifat qudrah. Qudratun, qudrah. Di hujung tu marbutah. Saya ada dengar dalam radio sekali tu dia panggil tersanggul. Dia panggil tersanggul. Sanggul bulat berapa kali lah kan. Puang sanggul tu kan bulat atas kepala dia tu. Jadi termarbutah dia panggil tersanggul. Yang mana termarbutah kalau kita wakaf kita baca dengan hak tu hak masyhur dia. Kalau ta marbutah kita wakaf kita baca dengan ta juga boleh. Qudrat boleh. Tapi masyhurnya qudrah iradah. Tu dengan ta marbutah tu. Kemudian hak sifat yang keenam wahdaniyah. Dengan belaka tu. Wahdaniyah termarbutah di hujung tu. Qudrah iradah. Tapi kitanya hak yang keenam memang kita baca dengan wahdaniyah. Tapi pergi kepada yang ketujuh, yang ke-8 qudrat iradah. Jadi te kan gitu. Qudrah iradah wahdaniyah qudrah iradah ataupun wahdaniyah qudrat iradat. Biasa baca mana? Baca dengan ta. Dia banyaklah hak ta marbutah ni. Ibadah kita ibadat. Solah kita solat. Syariah kita syariat. Tariqah kita tariqah, tarikat. Haqiqah kita hakikat. Tu semua tu termarbutah belaka tu. Tapi kalau tulisan Rumi memang dia akan bubuh dengan ti. Kalau tulisan Rumi dia boleh belakalah. Nak baca dengan tu hak masyhur, nak baca dengan ta pun boleh. Jadi ketujuh, sifat yang ketujuh qudrah. Qudrah ni sifatun ma'aniyun. Wujud
sifatun nafsiyatun. Qidam, baqa sampai kepada wahdaniyah sifatun salbiyatun. Mula daripada yang ketujuh sampailah yang ke-13 kalam sifatun ma'aniyun. Sifatun ma'aniyun, sifat yang dibangsakan kepada maknan. Apa maknan? Maknan ni perkara yang ada, yang mana sekira-kira kalaulah Allah memperlihatkan sifat kudrah, iradah sampai ke kalam di hari akhirat, kita boleh melihat diri sifat kudrah iradah Allah sampai ke kalam, sebab kudrah iradah sifat yang ada. Adapun sifat wujud, qidam sampai ke wahdaniyah, itu bukan sifat yang ada. Macam qidam sampai ke wahdaniyah, itu sifat yang adamiyun, sifat tu tak ada sifat tu. Cuma kita faham zat Allah, sifat Allah tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Maka bersifatlah dengan qidam baqa. Tu je. Adapun diri sifat qidam tak ada, diri sifat baqa tak ada. Cuma faham tidak ada permulaan qidam, tidak ada kesudahan baqa. Diri sifat qidam baqa tak ada, dia panggil diri sifat tu. Tu je lah. Macam contohnya kita faham tidak berbilang, maka wahdaniyah. Wahdaniyah tu tidak berbilang. Diri sifat wahdaniyah tak ada. Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah, faham daripada tidak berbilang. Macam ginilah. Tapi kena faham juga ni sifat hak ma'ani hak ada tu hak mana, sifat hak adami hak tak ada tu macam mana. Jadi mudah kita nak faham apa pengertian sifat maknawiyah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampai kaunuhu mutakalliman. Kenapa sifat ma'ani kudrah sampai ke kalam sahaja ada maknawiyah dia, ada kaunuhu? Kenapa wujud qidam baqa tak ada kaunuhu? Ni kena faham ni. Beza antara sifat maknan, sifat yang ada, dengan sifat yang tak ada, adami. Sebagai contohlah, sebagai contoh, seorang ni seorang bersifat dengan wahdaniyah, seorang boleh letaklah seorang, tapi hakiki kita bukan seorang, bukan satu. Satu apa banyak juzuk, dengan kepalanya, dengan juzuk tubuhnya, dengan juzuk tangan kaki, belah hadapan, belah belakang. Tak panggil satu sebenarnya tu. Tapi tak apalah, nisbah cakapan kita panggil satu, seorang. Kata kita bersifat dengan satu, seorang. Mana satu? Mana seorang? Tunjuk ni zat, ni diri tubuh. Sifat seorang mana? Tak ada. Cuma faham tidak berdua, tidak berbilang, jadi seorang lah. Mana diri sifat seorang? Tak ada. Begitu je lah. Tunjuk tu cokoh tu zat. Sifat seorang tu mana? Tak ada. Adapun sifat kudrah, tenaga ni ada. Walaupun kita tak nak tengok diri sifat kudrah, tenaga di kita ni, kita boleh merasai. Boleh merasai. Ketika kudrah tu banyak, rasanya macam mana? Kudrah tu ada hala ke sebelah petang bulan puasa ni, kudrah tu jadi kurang, rasa macam mana? Lepas kita berbuka puasa, kudrah tu jadi banyak pula, kita rasa. Sebab apa? Sebab diri sifat kudrah tu ada di tubuh kita, Tuhan letak. Diri sifat kudrah tu ada. Ada panggil sifat maknan, ma'ani. Sifat yang dibangsakan kepada maknan, kepada perkara yang ada.
Gitu je lah. Ada pun macam sekarang, contoh sekarang kita kekal sebab kita belum lagi mati. Kekal, mana sifat kekal? Tidak ada. Cuma belum mati, belum binasa, sekarang kita kekal. Kita bersifat kekal sekarang. Mana di sifat kekal? Tak ada. Cuma faham, tidak binasa, tidak mati, kekal lah sekarang ni. Itu dipanggil sifat yang alami. Tak ada sifat tu, diri sifat. Tapi kita bersifat dengan satu seorang. Kita bersifat dengan kekal, bersifat. Tapi diri, butir sifat tu tak ada. Adapun kudrah, ni memang diri sifat kudrah tu ada. Mana sekira-kira kalau Tuhan nak kita boleh melihat, kita boleh melihat. Tapi kalau kita boleh melihat pun, kita boleh merasai akan sifat kudrah yang ada di tubuh kita. Itu dipanggil sifat maknan, sifat ma'aniyun, yang dibangsakan kepada maknan. Maknan ni perkara yang ada. Jadi kudrah sampai ke kalam adalah sifat yang ada. Jadi macam mana sifat yang wujudi yang ada kudrah sampai ke kalam ni nak ada di zat Allah Ta'ala, dia kena ada kaunuhu pula. Kenapakah sifat kidam bakak tidak ada kaunuhu? Kidam bakak bukan sifat yang ada, cuma faham reti gitu je. Maka tidak perlulah kepada kaun, maka tak ada lah sifat kaunuhu kepada kidam bakak. Adapun kudrah iradah sampai kalam sifat yang ada. Jadi apabila sifat kudrah iradah sampai kalam sifat yang ada, kemudian ada di zat Allah Ta'ala. Macam mana ada di zat Allah Ta'ala? Dengan sifat kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Ini cerita secara nak nampak. Tetapi kudrah ada di zat Allah Ta'ala. Allah bersifat dengan kaunuhu qadiran adalah qadim. Qadim. Tapi nak mudah cerita kita lah hak baru ni. Sekarang Allah letak kudrah di kita. Jadi kudrah ni satu benda ada yang lain, tubuh ni satu benda ada yang lain. Jadi macam mana kudrah nak lekat di tubuh kita? Kaunuhu qadiran itulah yang melekatkan sifat kudrah di tubuh kita, tu kaunuhu. Jadi boleh ceritalah dulu kemudian. Sebab apa? Sebab sifat kudrah kita sifat yang baharu. Ada sifat kudrah, adalah kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran itulah yang melekatkan sifat kudrah di tubuh kita. Sebab kudrah sifat yang ada, dia kena ada kaunuhu, seolah-olah pelekat. Tapi kalau hak Tuhan qadim belaka. Kudrah pun qadim, kaunuhu qadiran pun qadim. Allah bersifat dengan sifat kudrah, kudrah ada di zat Allah pun qadim. Jadi cerita-cerita nampak macam kudrah tu baru. Jadi gitulah tu, cuma nak nampak je. Apabila ada kudrah di zat Allah Ta'ala, dia mesti kena ada kaunuhu qadiran. Jadi kaunuhu qadiran ni lah seolah-olah yang melekatkan, yang jadi lekat sifat kudrah di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seolah-olah ayat melekat apa semua tu tak pernah comel tu. Sebab tu sebut seolah-olah. Sebab apa? Sebab dia qul ibarah, payah nak biar orang faham. Kalau kita bubuh makna orang lama dulu, melazimi. Kaunuhu qadiran, sifat yang melazimi bagi sifat kudrah. Mereka apabila ada sifat kudrah di zat Allah, maka Allah bersifat dengan kaunuhu qadiran. Kenapa melazimi gitu? Kerana kudrah sifat yang ada di zat Allah Ta'ala, ada sifat kaunuhu qadiran. Ada faham sebab apa jadi melazimi akan sifat kudrah kaunuhu qadiran ni? Jadi melazimi dengan makna kaunuhu itulah seolah-olah yang melekatkan, yang menambahkan kudrah di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu ya. Adapun wujud kidam bakak, kenapa tidak ada kaunuhu untuk melekatkan sifat tu di zat Allah? Sifat tu tak ada, nak kaunuhu apa? Tu sifat tu tak ada. Sifat kudrah sampai ke kalam, sifat ma'aniyun, sifat yang bangsa ada. Ada sifat tu yang mana kalau Tuhan buka hijab, buka dinding di hari akhirat, kita boleh melihat
sifat-sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketujuh kudrah sifat ma'aniyun diterjemah pula dengan dua terjemahan di sini. Diterjemah dengan dua terjemahan. Kuasa atau pengkuasa Allah. Allah. Kitab ditulis jadi kena ceritalah. Kalau kitab tak tulis saya tak cerita hak payah-payah tu. Macam sifatun ma'aniyun tu lah. Ditulis dah sini. Kena ceritalah kakak-kakak dulu. Itu semua fardu kifayah tu. Hak rawamid, hak dalam-dalam pula kita hak payah-payah. Dah reti hak tu dak berdosa. Itu fardu kifayah bukan fardu ain. Kemudian diterjemah pula dengan kuasa atau pengkuasa Allah. Biasa terjemah dengan kudrah artinya berkuasa. Kan gitu? Iradah artinya berkehendak. Ilmu artinya mengetahui. Sama artinya mendengar. Basar artinya melihat. Kalam artinya berkata-kata. Kan gitu? Kudrah artinya berkuasa. Sini terjemah dengan kuasa atau pengkuasa Allah. Dalam kitab Faridatul Faraid diterjemah dengan berkuasa. Dah, berkuasa. Terjemah dengan pengkuasa ataupun kitab tulis dengan pekuasa dimulai oleh pada Bakurah. Pada Bakurah lah yang memulai terjemah kudrah dengan pekuasa. Adapun orang-orang dulu kudrah terjemah dengan berkuasa. Apa beza pula berkuasa dengan pengkuasa ataupun pekuasa? Dia ialah tadi macam sebut tadilah, oleh kerana kita didatangkan kena ceritalah apa beza berkuasa dengan pekuasa. Berapa tu apa sebab? Masa mula-mula saya mengajar biasanya saya tak cerita panjang mana pekuasa tu. Jadi orang kita payah nak faham. Sebab pekuasa ni bahasa Melayu Bakurah. Kita nak bubuh apa perkataan tak tahulah kalau ikut bahasa Melayu moden kita. Atau kita cuba fikir apakah bahasa Melayu moden kita yang sesuai dengan terjemahan sifat kudrah. Sifat kudrah. Dia gini. Satunya sifat. Satunya dia panggil samarah bagi sifat. Ataupun kita panggil takluk. Tagang tugas sifat. Pada ni. Satu dia panggil sifat. Satu dia panggil samarah bagi sifat. Faedah guna sifat. Bila ada sifat kudrah maka berkuasa. Berkuasa itu faedah dia. Berkuasa mengada meniada itu takluk dia. Nak cerita guan ya. Dia gini. Dia sama je ni. Daripada sifat kudrah, iradah sampai ke kalam, dia akan datangkan dua. Macam contoh kalam. Yang terakhir kalam. Didatangkan terjemahan ketiga belah kalam sifatun ma'aniyun, artinya berkata-kata atau perkata. Jadi gini. Hak Nawi faham sini. Ambil hak kalam lah. Berkata-kata dengan perkata. Sekarang kita ada sifat kalam. Tuhan jadikan sifat kalam di lidah kita. Keduduk mana sifat tu? Sifat kalam tu mana duduk? Di lidah tau. Di lidah. Bila ada sifat kalam di lidah, kita pun boleh berkata-kata. Faham tak ni? Sifat kalam Tuhan letak di lidah kita.
Bila Tuhan letak sifat kalam di lidah kita, tu sifat, maka boleh berkata-kata. Berkata-kata tu samar ataupun takluk. Jadi beza dah antara sifat kalam dengan berkata-kata. Berkata-kata tu dia punya fungsi dia. Bila ada sifat kalam, maka berkata-kata. Ada ni. Kemudian antara dua tu, sifat kalam dengan berkata-kata lain. Sifat kalam lawang dia bisu. Berkata-kata lawang dia diam. Lain tu. Sekarang ni semuanya diam, tidak berkata-kata. Ada tak sifat kalam? Ada tak sifat kalam? Ada. Tapi tidak berkata-kata. Berkata-kata tu dia panggil ta'alluq, tugas, tagang, fungsi kepada sifat kalam. Boleh tak dua perkara tu? Sifat kalam di kita ada sokmo-sokmo. Kan ada? Sekali ada sifat kalam, sekali jadi bisu, sekali ada sifat kalam. Sifat kalam yang ada di kita ni, Tuhan jadikan daripada kita lahir. Kita bersifat dengan sifat kalam. Tetapi pada mula kita lahir, sifat kalam tu tak pandai lagi nak digunakan. Tapi budak yang lahir tu, dia tak pandai nak berkata-kata, tapi nak tanya, budak tu ada tak sifat kalam ke budak tu bersifat dengan bisu? Budak tu ada tak sifat kalam? Ada. Bukan budak tu bersifat dengan sifat bisu. Masuk umur setahun, 2 tahun, barulah ada sifat kalam. Sebelum tu budak tu bersifat dengan sifat bisu gitu. Dah. Budak tu memang Tuhan letak sifat kalam daripada mula lahir. Tapi boleh tak berkata-kata? Tak pandai nak ambil guna. Tak pandai nak ambil guna. Sampai masa dia pun pandai ambil guna, dia pun berkata-kata. Berkata-kata dia panggil ta'alluq kepada sifat kalam. Ta'alluq kepada sifat kalam. Samarah sifat ta'alluq ke. Jadi boleh beza tak antara sifat kalam yang ada di lidah kita dengan berkata-kata tu, boleh tak? Boleh beza? Sifat kalam yang ada di anak lidah kita nak pun nama gapa? Nak pun nama gapa? Ni tu bik nak sifat pe kata. Tu bik pe tu. Sebab dia asalnya kita bahasa Melayu kita, kalau bubuh pe depan digi kepada isim alat, nama kepada benda, isim alat dipanggil. Mana pegorek, penyangkut, tu pe okay. Tu biasanya benda alat, satu benda. Kadang-kadang pe ni kena kepada diri kita. Diri kita ni. Apa benda diri kita? Pengajar, pelajar, apa lagi? Pemain. Ni biasanya kita lah. Apa ni? Pegawai. Tu. Mana kena kepada orang, dia pe depan. Satu lagi, kita biasanya menggunakan pe depan adalah hak panca indera kita yang 5. Panca indera kita yang 5. Apa ngapa? Pekecap ke dah. Tapi kita tak guna dah. Kita dah panca indera kita yang 5 kita sebut. Dulu orang guna dengan pe depan. Kita ni tak ada. Deria. Kita deria rasa, deria dengar, deria lihat, deria sentuh, deria bau, kan gitu. Tapi kalau dalam kitab lama, deria ni dibuat pe depan. Deria perasa, deria pekecap, deria pesentuh, deria pelihat, deria pendengar. Dia buat pe deria ni. Jadi sebab itulah hak sifat dibuat pe. Dia ambil contoh ni lah. Tapi kita kalau bahasa moden kita, panca indera yang 5 tu kita sebut dengan deria lihat, deria dengar, deria sentuh, deria bau, deria rasa. Kita ada 5 panca indera.
Tapi kita tak berpa dah. Ha? Hak deria kita, deria bau. Tak ubah kata per depan. Tapi kalau hak dalam-dalam macam kitab lama, deria bau dia bubuh lama, deria pecium. Deria rasa dalam kitab-kitab lama bubuh deria pekecap. Kemudian deria sentuh dia bermakna apa dia ingat tak? Tapi biasanya deria dia berpa. Tapi kita tak. Cakapan kita tak. Kita tak berpa. Tapi asal keluarnya pada bubuh pa ni nakwi ni membezakan kita duk bicara sekarang adalah sifat yang ada di Tuhan. Lepas bicara sifat yang ada di Tuhan, sifat kudrah, kita pun bicaralah ta'alluq samarah, fungsi guna sifat, ta'alluq sifat. Apabila ada kudrah, Tuhan berkuasa mengada dan meniada. Apabila Tuhan bersifat dengan kalam, Tuhan berkata-kata. Bila Tuhan bersifat dengan sama, Tuhan mendengar akan perkara yang ada. Bila Tuhan bersifat dengan sifat basar, Tuhan melihat akan benda yang ada. Jadi sifat tu lain, tu fungsi dia lain. Maka berkuasa, berkehendak, mengetahui itu bukan sifat. Ada ni. Maka nak bezakan antara sifat dengan samarah sifat, fungsi sifat, ta'alluq sifat. Pada pun bubuh per depan. Sifat perkuasa, perkehendak, pengetahuan, perhidup, pendengar, perlihat, perkata. Ni hak bahasa dulu. Kita sekarang nak buat mana, nak buat apa perkataan yang kita nak ubah kepada sifat. Contoh tadi, hak sifat kalam yang Tuhan jadikan di lidah kita tu. Bila ada sifat kalam, kita pun boleh berkata-kata. Yang mana sifat kalam ni ada sama-sama, berkata tak ada sama-sama. Kalau berkata tu, tu tak cukup tu. Mana tak cukup pun. Ada wayar-wayar putus tu. Nak tanya, sifat kalam yang ada di anak lidah kita nak panggil apa? Kalau bubuh kata perkata, memang orang kita orang Malaysia ni tak faham. Tapi kalau tak ada perkataan yang kita boleh bubuh, kita guna hak per ni. Perkuasa, perkendak, kita faham apa kendak pada kita faham perkendak pada faham tak ni? Sekarang contoh, Tuhan letak deria pendengaran di telinga kita. Bila Tuhan letak deria pendengaran di telinga kita, kita boleh mendengar bunyi-bunyian. Bila Tuhan letak deria penglihatan di mata kita, kita boleh melihat. Kan gitu? Deria pendengaran dengan deria penglihatan hak ada di kita ni ada sama-sama. Tapi mendengarnya bukan sama-sama. Time tidur tidak mendengar dah. Melihat pun tidak sama-sama. Time tidur tidak melihat dah. Tapi masa tidur adakah deria pendengaran tidak ada? Adakah pada masa tidur deria penglihatan tidak ada? Kalau masa tidur deria pendengaran tak ada, tak kejutlah kita apabila bunyi gapa-gapa. Kenapa kita tidur? Bunyi kejut sebab deria pendengarannya ada. Tapi sunyi, tak ada dengar gapa-gapa, kita pun tidur. Bukan kata bila tidur seseorang, maka seseorang Tuhan jadikan pekak. Seseorang Tuhan jadikan buta. Seseorang Tuhan jadikan bisu. Tidak. Di kita tetap ada pendengaran, penglihatan dan juga sifat kalam di lidah. Tapi ada fungsi ke tidak? Tidak ada fungsi. Tidak bertanduk lah sebab kita tidur. Tapi sifat samak, basar, kalam yang ada di kita tu ada sama-sama. Tapi berfungsinya tidak. Apa fungsi sifat samak? Mendengar. Adakah malam kita mendengar? Tidak. Apakah fungsi sifat basar? Melihat. Adakah kita melihat malam-malam? Tidak. Apakah fungsi sifat kalam? Berkata-kata. Tidak berkata-kata pun. Bukan kata malam, siang pun tidak berkata-kata. Dalam kelas pun kita tidak berkata-kata. Tapi sifat masih lagi ada. Bukan sifat tak ada.
Jadi apa perkataan yang dengan bahasa Malaysia kita hak standard ni nak letak kepada diri sifat hak Tuhan letak di kita tu. Tuhan letak di telinga, Tuhan letak di mata, Tuhan letak di lidah. Lepas tu diri sifat kuasa Tuhan letak di tubuh. Tuhan letak diri sifat kudrah di tubuh kita. Faham tak ni? Orang yang kadang-kadang dia gagah Tuhan letak sifat kudrah, tapi sifat kudrah dia tidak berfungsi. Sebab apa? Dia malah neta macam orang lupuh weh. Dah ada dak sifat kudrah di tubuh kita? Ada. Dia berkuasa ke tak tu? Berkuasa. Tapi dia tak guna kekuatan dia tu. Dia setakat nak makan hak mak ayah dia je. Ada ni. Sifat kudrah ada. Tapi dia berkuasa, tapi dia tak gunakan hak kekuasaan dia tu. Dia malah. Jadi sekarang ni faham tak beza antara satu bicara sifat, satu bicara dia punya fungsi sifat. Hak fungsi sifat ni hanya sifat makni je. Sifat makni hak tujuh ni ada fungsi belaka, ada ta'alluq belaka dia panggil. Ta'alluq ni kita kata fungsi dia lah, tagang dia, kerjaan dia, ta'alluq ni. Bukan ta'alluq ni Jepun ta'alluq tanah Melayu, bukan. Jepun ta'alluq tanah Melayu. Bukan ni ta'alluq ni panggil apa ni? Fungsi dia, tugas dia. Sifat makni yang tujuh, satu je tak ada ta'alluq, sifat hayah. Sifat hayah tak ada ta'alluq. Sifat hayah, Allah yang bersifat dengan hayah menghidupkan. Menghidupkan ta'alluq kudrah, bukan ta'alluq hayah. Ada pun sifat wujud, qidam, baqa, itu tidak ada ta'alluq. Allah yang bersifat dengan sifat wujud, Allah mewujudkan, Allah mengadakan makhluk, itu ta'alluq sifat kudrah. Allah yang bersifat dengan baqa, mengkekalkan syurga dan neraka. Dan mengkekalkan syurga dan neraka itu ta'alluq fungsi sifat kudrah. Jadi wujud sampai ke wahdaniyah tidak ada ta'alluq. Yang ada ta'alluq kudrah sampai ke kalam, kecuali hayah. Hayah tak ada ta'alluq. Jadi 6 sifat makni daripada 7 yang ada ta'alluq. Ta'alluq ni fungsi dia. Bila ada sifat kudrah, Tuhan berkuasa mengada dan meniada. Tuhan yang bersifat dengan iradah, menentu, menetapkan segala-gala. Tuhan yang bersifat dengan ilmu, mengetahui segala-gala perkara. Tuhan yang bersifat dengan sama, mendengar sekalian benda yang ada. Tuhan yang bersifat dengan basar, melihat akan sekalian benda yang ada. Jadi berkuasa mengada, meniada, menentu, mengetahui, mendengar, melihat, dia panggil ta'alluq. Kudrah, iradah dipanggil sifat. Sifat nak bermakna apa? Itu keluar perkuasa, perkehendak, pengetahuan, pendengar, perlihat, perkata. Jadi pada Al-Baqarah nak bezakan sifat yang ada di Tuhan dengan ta'alluq fungsi sifat. Jadi kalau orang dulu benar, dia bersama. Kudrah sifat kuasa, sifat berkuasa. Kudrah artinya berkuasa. Apabila Allah bersifat dengan sifat berkuasa, Allah berkuasa mengada meniada. Jadi sama perkataan. Bila Allah bersifat dengan sama, sama artinya mendengar. Allah yang bersifat dengan mendengar, mendengar akan benda yang ada. Jadi sifat pun mendengar, ta'alluq pun mendengar. Basar artinya melihat. Allah yang bersifat dengan melihat, terjemah pada basar. Allah yang bersifat dengan melihat, melihat akan tiap-tiap benda yang ada. Jadi sifat dengan fungsi sifat mana jadi sama sebutan dia. Maka pada nak bezakan sifat bubuh per di hadapan. Ada ni. Itu saya sebut tadi. Kalaulah kitab ni dok tulis pengkuasa, saya dok cerita pun. Sebab walaupun orang-orang dahulu kudrah diterjemah dengan berkuasa,
Tapi tengok pergi pada pengenalan sifat kudrah, iaitu kudrah yang orang dulu terjemah dengan berkuasa tu. Apa dia? Sifat yang sedia ada pada zat Allah. Sifat, dia kata sifat. Dia kata sifat. Walaupun terjemah dengan berkuasa, tapi kehendak orang dulu adalah sifat. Terjemah dengan berkehendak, iradah, kehendaknya adalah bicara sifat. Sebab kita bicara sifat 20. Kita bicara sifat ma'ani, sifat kudrah, sifat iradah. Kita bicara sifat. Terjemah berkuasa sekalipun orang dulu maksudnya adalah sifat. Cuma hak pada nya nak jadi beza antara sifat dengan samarah ataupun takluk bagi sifat. Nak beza itulah pada bubuh depan untuk sifat. Kan? Lepas tu kita nak buat apa? Hak sifat ni. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tak tulis apa, biasanya saya kalau sebut sifat pakai hak asal. Pakai tak terjemah. Allah yang bersifat kudrah, berkuasa, mengada dan meniada. Jadi hak sifat kekal dengan hak bahasa Arab. Hak takluk kalau kita pergi kepada berkuasa, berkehendak, mengetahui, mendengar, melihat, berkata-kata. Hak sifat kekalkan dengan kudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Sebab memang perkuasa. Masa mula-mula dululah saya dak hurah perkara ni. Ada ustaz tu dia hurah. Riuh orang kampung. Dia kata pening kita orang kampung, pening apa pula? Haji 40. Hurah apa tu 2-3 minggu dah habis lagi dia kata. Lepas tu faham tak? Yang dikehendaki dengan tu apa maksud sebenar? Tak faham dia kata. Dia tak faham. Dia tak faham apa sebenarnya kehendak pada Baqarah yang jadi bubuh perkuasa. Hak kita duk ngaji sama-sama, kudrah artinya berkuasa. Iradah artinya berkehendak. Ilmu artinya mengetahui. Tiba-tiba pada Baqarah terjemah dengan kudrah perkuasa. Iradah perkehendak. Ilmu pengetahuan. Maknanya orang kita ni faham tak apa kehendak pada Baqarah yang jadi bubuh tak faham juga. Ni lepas tu kata kadang-kadang tak apa nak cerita. Cuma untuk yang kita ni kita faham tak antara dua. Satu sifat, satu ta'alluq sifat. Macam tadi sifat kalam. Daripada lahir ada sifat kalam. Sempat sepanjang masa ada sifat kalam. Sifat kalam yang ada di lidah kita, kita terjemah dengan sifat berkata-kata. Terjemah dengan sifat berkata-kata. Gitu. Betul. Sifat kalam di lidah kita sebut sifat berkata-kata kalau bahasa standard kita. Tak. Lepas tu bermakna ke apa? Terjemahan ke apa? Hak sifat yang ada di lidah kita, hak boleh berkata-kata tu. Tuhan jadikan di lidah kita. Apa bermakna? Lepas tu ceritalah pula berkata-kata. Cuma nak tahu ni orang sekolah-sekolah belaka ni kan. Cuba goyak, beri. Tak apalah hak sama bahasa kalang tak apa dah. Ni. Deria pendengaran. Ke gitu sebut, deria pendengaran. Deria penglihatan. Lepas tu deria kata. Apa dia? Hak sifat yang tak letak di telinga, di mata, di lidah. Sifat. Apa dia terjemah? Hak tu pada bubuh, pendengar, perlihat, perkata tu nak pergi pada sifat tu lah. Ada kita nak buat makna apa? Hak sifat hak ada di telinga, di mata, di lidah kita. Nak buat perkataan apa? Tak boleh bubuh. Jangan gitu. Adalah takutnya. Bahasa Melayu tu kan tak lengkap.
Ia mendengar tu takluk dia. Pendengaran lain pula. Kalau kata deria pendengaran, deria gitu dah. Takkan nak buh telinga pun deria, mata pun deria, lidah pun deria. Lain-lain lah ke tu. Deria dengar lain, deria lihat lain, deria hak lidah tu lain. Makna kalau kita tak boleh nak oboh juga apa makna yang kita boleh ubah, kena pakai hak tadilah. Perkuasa, perkehendak, apa dengar di telinga ni, perlihat di mata, perkata di lidah. Kalau kita kata pendengar, kita kata pendengar ni pula ni hak para pendengar. Ni para pendengar, hak tukang tak ada telinga tu pula tau. Kalau kita pendengar, pendengar sekalian, mana apa ni, hak tukang tak ada telinga tu pula jadi tau. Jadi hak pada berupa ni sebab dalam kitab-kitab lama dahulu panca indera yang 5 memang depan. Pendengar, perlihat, pecium, perkecak, persentuh. 5 al-hawasul khamsah, 5 panca indera. Dan kitab-kitab lama lah dia akan bubuh depan. Adapun kita bahasa Malaysia kitanya tidak begitu. Kita bahasa Malaysia deria lihat, deria dengar, deria bau, deria rasa, deria sentuh. Kita tak guna hak deria panca indera yang 5 tu kalau ikut bahasa kita tak guna Tapi dalam kitab lama deria 5 deria ni bubuh depan. Bila ada 5 deria, maka adalah fungsi dia. Deria penglihatan melihat, deria pendengaran mendengar benda yang berbunyi, deria sentuh fungsi dia sentuh, boleh tahulah kasar ke licin ke. Deria bau boleh deria bau berfungsi, kita bolehlah dapat bau wangi ke bau busuk ke. Deria rasa, bila ada dia rasa di lidah kita, Tuhan pun beri kita boleh rasa manis ke masin ke. Jadi deria tu sifat yang Tuhan letak di kita. Bahasa lama ada depan. Sebab itulah pada sifat depan. Kita tak boleh, tak reti nak ubuh. Ini hak sifat yang Tuhan letak di telinga, di mata, di lidah. Hak kita ni. Hari ni pakai ni dah kita. Jadi 2-3 minggu macam tadi pening orang 2-3 minggu tu kita tak mau bahas sangat apa ni. Cuma kita nak bahas, faham tak kenapa pada sifat bubuh depan. Ada ni. Tadi kan ni alat. Mana alat? Ni penggorek. Alat. Kita buat pada alat. Bila ada penggorek, kita pun mengorek. Mengorek tu dipanggil ta'alluq dia. Kita ada penyapu. Bila ada penyapu, maka kita pun menyapu. Apa beza penyapu dengan menyapu? Penyapu ada sama-sama. Menyapu jarang-jarang. Penggorek apa pengorek ada gitulah penggorek. Jadi tu panggil alat dengan fungsi dia. Penyangkut penyangkut baju. Bila ada alat penyangkut baju, fungsi dia menyangkut baju. Beza tak penyangkut dengan menyangkut? Penyelok dengan menyelok, boleh nak ubah. Jadi itu beza antara alat dengan fungsi alat. Alat ada depan. Penyangkut fungsi dia menyangkut. Pegorek fungsi dia mengorek. Penyapu fungsi dia menyapu. Itu beza antara, takkanlah alat tu kita penyapu kita kata ni menyapu mau ambil menyapu ni untuk menyapu. Dah barang takkan nak kata menyapu, kena kata penyapu lah.
Ataupun tak dicerita pe ni letak kepada orang. Pengajar dia mengajar, pelajar dia belajar, pemain dia bermain. Contohnya penyanyi dia menyanyi. Penyanyi lain, menyanyi lain. Pengarah dia mengarah, pengurus dia mengurus. Beza tu kan. Tu hak bahasa kita, hak bahasa kita. Dia pelakon, kerja dia berlakon. Orang panggil dia penyanyi, pelakon. Tapi menyanyi dia bukan sama-sama. Berlakon dia bukan sama-sama. Tapi kita panggil dia penyanyi dan pelakon dianya. Tak nyanyi pun. Dia nyanyi tu siapa masa dia lah. Dia menyanyi lah. Maka orang tu dipanggil penyanyi. Kerja dia menyanyi. Ni hak kita kalau cakapan kita kan. Pe lain, hak me lain. Sama ada alat. Tadi alat penyapu. Gunanya menyapu. Penyapu memang ada sama-sama. Menyapunya kadang-kadang. Sama juga dengan sifat yang Tuhan letak di kita. Sifat pendengaran, sifat penglihatan, sifat yang Tuhan letak di lidah ni ada sokmo-sokmo. Tapi gunanya bukan sokmo-sokmo tu je lah. Beza antara sifat yang Tuhan letak di kita dengan fungsi sifat yang Tuhan letak di kita. Sifat tu nak bermakna apa? Jadi kalaulah sifat kalam yang Tuhan letak di lidah kita, kita terjemah dengan berkata-kata. Tak ada terjemah dengan berkata-kata. Bila ada sifat berkata-kata, maka boleh berkata-kata. Berkata-kata itu takluk. Boleh berkata-kata kerana ada sifat berkata-kata di lidah. Sifat pun berkata-kata juga. Takluk sifat pun berkata-kata juga. Tak beza antara sifat dengan takluk. Sifat nak bermakna apa ni? Hak tak letak di lidah. Tu timbul perkata tu. Kita bahasa Melayu perkata tak faham maksud. Tapi nak faham tak maksud, naknya adalah sifat yang Tuhan letak di lidah kita. Cuma nak tanya, kalau kita nak bermakna apa sifat Tuhan letak di lidah kita tu. Kemudian apabila bicara bab sifat, contoh sifat kalam yang Tuhan letak di lidah kita, sifat kalam kita ni berhuruf bersuara ke tak? Nak tanya. Sifat kalam yang terletak di lidah kita ni berhuruf bersuara ke tak? Tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalau sifat kalam kita bersuara, bising bangor dah kelas kita ni. Tuang senyap. Tapi sifat kalam tu yang bersuara. Sifat kalam tidak berhuruf, tidak bersuara. Bila kau keluar huruf, keluar suara? Apabila kita menggunakan sifat kalam dengan berkata-kata, maka keluarlah bunyi-bunyian. Suara tu pun keluarlah. Tuhan jadikan suara tu di udara. Keluar suara tu. Bila keluar suara? Apabila kita berkata-kata. Berkata-kata, keluar suara. Adapun sifat kalam di lidah kita, buruk bersuara ke tak? Tak. Tetapi kalau sifat kalam kita terjemah dengan berkata-kata, sifat berkata-kata kita tidak berhuruf, tidak bersuara. Jadi pelik pula berkata-kata tidak berhuruf, bersuara. Sifat kalam yang ada di lidah kita memang tidak berhuruf, tidak bersuara. Nanti bicara sifat yang ke-13, sifat kalam Allah, yakni sifat perkata tidak berhuruf, tidak bersuara. Betul? Sifat kalam kita pun tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalau lidah kita luka keluar huruf? Tak ada. Sifat kalam kita pun tidak berhuruf, tidak bersuara. Bila keluar suaranya? Bila kita berkata-kata. Berkata-kata itulah takluk fungsi kepada sifat kalam yang Tuhan letak di lidah kita. Cuma sifat tu nak bermakna apa? Tu je. Tu keluar perkuasa, perkehendak, pengetahuan, perhidup, pendengar, perlihat, perkata Allah. Sifat makni yang 7. Keluar tu.
Nak pergi kepada sifat yang ada di Tuhan. Bila ada sifat tu, adalah dia punya samarah, dia guna sifat, adalah dia punya ta'alluq dia. Allah yang bersifat dengan perkuasa, berkuasa mengada dan meniadakan. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan berkehendak menentakkan apa-apa perkara mungkin. Bila Allah ada sifat pengetahuan, Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal. Bila Allah yang bersifat dengan sama, mendengar akan segala benda yang ada. Allah yang bersifat dengan basar, melihat. Allah yang bersifat dengan basar, sifat pelihat. Allah melihat akan benda-benda yang ada. Ini keluar pergi kepada sifat ma'ani yang ada di Tuhan. Orang dulu tidak. Kudrah terjemah dengan berkuasa, iradah terjemah dengan berkehendak, ilmu terjemah dengan mengetahui, sama terjemah dengan mendengar, basar terjemah dengan melihat, kalam terjemah dengan berkata-kata. Tetapi walaupun orang dahulu terjemah seumpama tu, kehendaknya adalah sifat ma'ani yang ada di Tuhan, tapi dia guna terjemah gitu. Pada ayat kemudian nak bezakan sifat dengan ta'alluq sifat. Tu dah sifat berapa depan. Lepas tu kita tanya, tak boleh nak bagi jawapan. Sesifat je tanya ni. Hak sifat kalam tu letak di lidah kita tu. Bila ada sifat kalam, kita pun berkata-kata. Berkata-kata tu samarah ataupun ta'alluq bagi sifat kalam yang ada di lidah kita. Cuma yang nak tanyanya, sifat kalam yang terletak di lidah kita nak terjemah apa? Terjemah dengan perkata tak boh. Orang kita tak faham apa dia perkata-perkata. Sekarang ni apa terjemahan hak sifat kalam terletak di lidah kita? Ke masa periksa sekolah dulu bahasa Malaysia tak berapa nak lulu molek? Ramai-ramai kita ni ialah masa periksa sekolah gitu-gitu tu. Bahasa Malaysia atas tang ke? Tak apa nak lulu. Sebab tu saya macam sebut tadi lah, kalau kita ada sebut hak pe ni, biasanya saya akan terjemah, saya akan sebut kalau sifat dengan bahasa Arab. Sifat kudrah dah sebutlah sifat perkuasa, sifat iradah, sifat ilmu, sifat hayah, sifat sama. Allah yang bersifat dengan sama, mendengar akan segala benda yang ada. Allah yang bersifat dengan basar, melihat akan benda yang ada. Biasa saya sifat, saya akan kekalkan dengan bahasa Arab. Tetapi bahasa Arab, antara sifat dengan ta'alluq sifat, dia sama-sama sebut kudrah. Sifat disebut kudrah juga, ta'alluq sifat disebut kudrah juga. Iradah sifat pun sebut iradah, ta'alluq sifat pun sebut iradah. Cuma bezanya kudrah kalau pergi kepada sifat, dia panggil kudrah dengan makna ismi. Kudrah pergi kepada makna berkuasa mengadakan, kudrah dengan makna masdari. Itu je beza dia. Tapi cuma nak royaknya bahasa Arab, kudrah ni sifat dengan ta'alluq sifat sama-sama bahasa Arab menyebut kudrah. Kalau kata sama, basar sama juga, kalam sama juga, sifat pun panggil kalam, berkata-kata pun panggil kalam, bahasa dia sama je. Cuma kudrah sifat dipanggil kudrah makna ismi, nama bagi sifat yang ada di zat Allah. Kalau kudrah pergi pada ta'alluq, dia panggil kudrah dengan makna masdari. Itu je beza dia. Tapi memang bahasa Arab sifat pun kudrah, ta'alluq pun kudrah. Hak Melayu kita nak mana? Nak beza. Jadi orang dulu tak beza pun. Kudrah sifat terjemah berkuasa, ta'alluq pun berkuasa mengada meniada, dia buat sama. Hak pada ni nak beza. Hak sifat berbupa, hak tak berbupa tu pergi pada ta'alluq.
Situ je hak. Jadi keluar perkuasa perkendak tu. Dan membezakan antara sifat dan takluk bagi sifat. Kita hak ni kita dak reti nak cerita gapo pun, memanglah pegangan kita Allah bersifat dengan sifat kudrah. Lepas tu hak berlaku ni semua ni datang daripada kekuasaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Hak berlaku ni semua ni dia panggil takluk bagi kudrah. Hak sedang berlaku. Dah kita pegang kan Allah bersifat dengan sifat kudrah. Ni semua berlaku ni adalah datang daripada kekuasaan Allah, perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Hak berlaku dia panggil takluk. Kita tak boleh nak beza, tapi pegangan kita tetap dah. Tak salah pegangan kitanya. Cuma kalau bicara bab kudrah, contohnya sifat yang ada di Tuhan, sifat kudrah. Bila ada sifat kudrah, Tuhan berkuasa mengada meniada. Jadi kudrah dengan makna masdari, berkuasa mengada dan meniada, hak ni tak ada khilaf antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah pun berpegang Tuhan berkuasa mengada meniada. Kita ahli sunnah berpegang Tuhan berkuasa mengada dan meniada. Tapi Mu'tazilah menafikan sifat kudrah, makna ismi. Tak ada di Tuhan sifat kudrah. Tak ada. Tuhan tak ada sifat kudrah. Lepas tu Tuhan berkuasa tak mengada meniada? Tuhan berkuasa. Berkuasa mengada meniada kan sifat tak ada. Berkuasa mengada meniada dengan zat Tuhan sendiri. Tak ada sifat di Tuhan. Jadi hak sifat ni Mu'tazilah nafi. Sifat ma'ani yang 7 ni Mu'tazilah nafi. Mu'tazilah tolak tak ada kudrah di Tuhan, tak ada iradah di Tuhan. Dan Tuhan berkuasa mengada ke tak? Tuhan berkuasa mengada. Tuhan menentu ke tak? Tuhan menentu. Tuhan mengetahui ke tak? Tuhan mengetahui. Dah kan ni kata tak ada kudrah iradah ilmu, sifat tak ada. Lepas tu Tuhan berkuasa dengan zat. Tuhan berkehendak dengan zat. Tuhan mengetahui dengan zat, bukan dengan sifat. Itu Mu'tazilah. Itu Mu'tazilah. Jadi hak betul kudrah makna masdari, iradah makna masdari, ilmu makna masdari dengan makna berkuasa mengada, menentu, mengetahui. Hak ni sepakat antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Hak betul berkuasa, berkehendak, mengetahui tu, takluk tu. Tapi Mu'tazilah kata tak ada sifat. Sifat ni, sifat perkuasa, perkehendak pengetahuan ni Mu'tazilah tolak. Faham tak? Hak berkuasa mengada dia pegang, menentu dia pegang, mengetahui dia pegang. Dah Tuhan mengetahui dengan apa? Kalau tak ada sifat ilmu, Tuhan mengetahui dengan zat. Tak ada sifat-sifat. Betulah Mu'tazilah menafikan sifat ma'ani. Sifat wujud Mu'tazilah tak nafi, sifat kidam Mu'tazilah tak nafi, sifat baqa' Mu'tazilah tak nafi. Itu bukan sifat yang ada pun. Sifat kudrah sifat yang ada. Kalau berpegang Tuhan ada sifat kudrah, jadi perkara yang ada ni berbilang, kata Mu'tazilah. Zat Tuhan ada, kudrah ada, iradah ada di Tuhan. Berapa banyak benda yang sedia kala hak ada ni. Tu Mu'tazilah nafi ya. Adapun kidam baqa' Mu'tazilah tak nafi tu. Sebab itu bukan sifat yang ada pun, cuma faham saja. Sebab itulah menafikan sifat kidam baqa' ijma' ulama' bubuh hukum kafir. Menafikan sifat ma'ani kudrah iradah sampai ke kalam, itu akidah Mu'tazilah, akidah yang fasik lagi mubtadi'. Ada beza tu. Sebab Mu'tazilah menafikan sifat ma'ani, tetapi berkuasanya Allah dia tak nafikan, berkehendaknya Allah dia tidak nafikan, mengetahui Allah tidak nafikan, dinafikan sifat. Hak pe tu Mu'tazilah nafi. Yang ni. Sebab saya pernah dengar sekali dia baca buku menyebut bahawa Mu'tazilah menafikan sifat ma'ani, menafikan sifat kudrah di Tuhan. Dia kata Mu'tazilah berpegang Tuhan lemah. Berpegang Tuhan lemah itu bukan Mu'tazilah, itu kafir.
Dah tu Mu'tazilah menafikan sifat kudrah di Tuhan. Tak ada sifat kudrah di Tuhan. Tak ada sifat ilmu di Tuhan. Jadi Mu'tazilah berpegang Tuhan lemah. Mu'tazilah berpegang Tuhan jahil, itu kafir. Mu'tazilah berpegang Tuhan berkuasa mengada, Tuhan mengetahui. Tapi bukan dengan sifat kudrah, bukan dengan sifat ilmu, dengan zat Tuhan sendiri. Tak ada sifat-sifat, zat saja cukup dah. Itu Mu'tazilah. Jadi dia baca buku Mu'tazilah menafikan sifat kudrah di Tuhan. Dia kata Mu'tazilah berpegang Tuhan lemah. Itu kan Mu'tazilah, itu kafir tu. Hak Mu'tazilah menafikan sifat apa-apa tu. Dipanggil makna ismi. Kudrah makna ismi, iradah makna ismi, ilmu makna ismi. Hak tu Mu'tazilah nafi. Berkuasanya Allah mengada, berkehendaknya Allah, mengetahuinya Allah, mendengarnya Allah, melihatnya Allah. Itu ijma'. Itu menafikan Tuhan mendengar jadi pekak. Tuhan melihat, menafikan Tuhan melihat, Tuhan tak nampak ke satu buta. Itu kafir. Itu kan Mu'tazilah pesen tu. Jadi kita ahli sunnah pegang dua. Satu sifat yang ada di Tuhan, satunya fungsi sifat yang ada di Tuhan. Fungsi yang ada di sifat. Kita dua. Di sifat ni lah perkuasa. Dan bukan ni nak kena faham molek ni. Sebab ni banyak sangat lagi. Lagi siapa pula sifat ke-8? Berkehendak ataupun perkehendak. Sifat yang ke-9 ilmu, mengetahui ataupun pengetahuan. Ni. Hak tulis je ni. Padang sekali je dah. Hari ni padang ni je ni. Setakat kuasa ataupun kuasa Allah. Setakat tu je. Sebab saya ingat saat ni nak cepat juga. Nak baca hak bab mengumpat. Bab mengumpat saya ada sebut bab mengumpat yang dibenarkan pada syarah. Ada orang minta ustaz cerita kata ada dalam kitab tu. Musa berapa? Musa 60 kalau ni pi. Dia kata bila ustaz nak sampai musa 60? Bila? Dia buat apa nak tahu sangat mengumpat dibenarkan? Ya nak tahulah. Hak mana hak dibenarkan? Bahawa boleh beza hak mana mengumpat yang dibenarkan, hak tak dibenarkan. Jadi saya bawa kitab Sairus Salikin. Nak cerita bab mengumpat yang dibenarkan. Saya ingat ke minggu ni hak kudrah ni, nak cerita bab kudrah ni ta'alluq. Ta'alluq kudrah tu qada tu. Ta'alluq kudrah. Mengada meniada, berkuasa mengada meniada. Ni kita nak bicara bab. Kalau Imam Asy'ari dia letak kepada qadar. Kalau Maturidi dia letak kepada qada. Pada ni perbuatan Allah ni. Tuhan yang berkuasa mengada meniada. Ni kita nak bicara. Tuhan mana yang berkuasa mengada meniada? Tuhan yang bersifat dengan kudrah. Sifat kudrah tu perkuasa. Bila Tuhan yang bersifat dengan perkuasa, berkuasa mengada meniada. Mengada meniada ni panggil qada qadar. Qada atas jalan Imam Maturidi, qadar atas jalanan Imam Asy'ari. Tu kita nak kemas situ. Hak kita terdahulunya wahdaniyah pada perbuatan tu. Wahdaniyah pada perbuatan kita nak letak kepada ta'alluq kepada sifat kudrah ni. Mengada meniada. Tu. Nak regu dengan hak keesaan pada perbuatan. Tapi kita jadi panjang jugalah hak pe. Jadi tanda molek lah. Minggu ni ngaji bab pe. Pe tu. Tapi hak cerita saya tu, dia tu 2-3-4 minggu dia kata. Pusing orang tak faham apa nak. Lepas tu kata jangan direct kepada kitab. Kitab bubuh pe tu dengan logat Melayu pada Mekah. Duk Mekah. Tu Melayu lah, Melayu Fatani dah. Bukan Melayu Malaysia. Mekah pula. Pada Mekah 100 tahun dah. Kita sekarang ni Melayu Malaysia. Melayu Malaysia pula. Kalau Melayu dulu lain sikit perkataan. Melayu sekarang lain perkataan.
Sebab tu nak cerita hak pada Baqarah letak apa tu, kita ni faham sama kita dulu. Apa beza sifat, apa beza takluk sifat, guna sifat, faedah sifat, tugas sifat. Hak kita mudah saya misal hak diri kita. Sifat sama, guna dia mendengar benda yang bunyi. Sifat basar, tugas dia melihat, nampak apa-apa, warna ke apa semua. Ni sifat kalam, fungsi dia berkata-kata. Jadi mendengar, melihat, berkata-kata bukan sifat, itu takluk fungsi kepada sifat. Sifat duduk di telinga nak buat apa, sifat duduk di mata nak buat nama apa, sifat duduk di lidah nak buat nama apa. Kita bolehlah kata di telinga deria pendengaran Tuhan letak, di mata deria penglihatan Tuhan letak, di lidah deria kata-kata ada. Cuma boleh faham beza antara sifat dengan takluk sifat. Kita faham lah, walaupun bukan bahasa kita perkuasa, perkehendak, perdengar, perlihat, perkata, tapi kita boleh faham. Gitu. Mana? Kena pula bulan puasa. Dia jangan ingat kata belajar ni duduk saja, letih. Sebab apa? Sebab kita menggunakan ni akal kita ni letih. Kadang-kadang orang menggunakan akal lebih letih daripada orang yang menggunakan tenaga. Orang menggunakan akal ni letih. Lepas tu minggu depan kalau ada perkataan yang sesuai, buka dalam komuh Dewan Bahasa dan Pustaka mana aku jumpa kan. Tahu kan? Kau jumpa dalam tak apa dah. Hak ni tak apalah, deria pendengaran, deria penglihatan. Di lidah ni gapo dia? Sifat yang Tuhan letak di lidah ni gapo dia? Biasa tu guru dia kata apa ni? Dia kata anak lidah, dia kata. Anak lidah comel ni di lidah kita, dia kata anak lidah. Kata anak lidah kat mana pula? Anak lidah tu sifat tu lah Tuhan letak di lidah. Tak panggil anak. Kalau anak telinga, anak telinga mana? Ada anak telinga. Di mana dia kata? Molek anak lidah, dia kata ni. Mana sifat Tuhan letak di lidah tu. Molek anak lidah tu Tuhan bubuh di daging lidah. Jadi anak lidah tu dia kata sifat yang Tuhan letak di lidah. Tak jadi kita anak lidah gapo pula. Tak apalah, insya-Allah minggu depan. Saya tanya pula minggu depan tu. Gapo dia sifat kalam yang Tuhan letak di lidah kita tu. Nak bubuh makna gapo? Tapi kita teruskan hak kita ni. Perkuasa, perkehendak, pengetahuan, perhidup, perdengar, perlihat, perkata. Terjemahan kepada 7 sifat ma'ani yang orang dulu-dulu terjemah dengan berkuasa, berkehendak, mengetahui, hidup, mendengar, melihat dan berkata-kata. Tu orang dulu. Dan kita ni hari 2, kuasa 1 atau pengkuasa Allah, iaitu kudrah. Hak sifat ni sifat yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala, yang dengan dia, dengan sifat tadi ni dapat mengada tiap-tiap mungkin dan mentakda akan yang tak mungkin, membetuli kehendaknya. Kita nak ni mengada, lepas tu membetuli kehendak. Kalau jalanan Imam Asy'ari mengada qadar, membetuli kehendak. Kehendak ni qada, takluk tajdi qadim bagi iradah yang dinamakan qada. Mengada ni Allah yang buat segala-gala ni. Keesaan pada perbuatan Allah buat ni membetuli. Apa? Membetuli ni apa? Muwafaqah, bertepatan dengan kehendak Allah pada azal.
Kehendak itulah kena kepada iradah. Takluk tanzih qadim yang Imam Asy'ari bubuh qada. Qada. Mengada qadar. Membetuli kehendak ni qada. Ni kita nak bahas. Hak ibarat kita cerita dalam kita gila juga. Tapi poin kita Tuhan yang bersifat kudrah mengada muafaqah dengan kehendak Allah yang bersifat dengan iradah qada. Kemudian sifat yang ke-8 sifat iradah. Allah menentukan, menetapkan qada. Allah menentu-menetap berbetulan dengan ilmu Allah. Ilmu Allah pula. Dikait dengan ilmu pula situ. Disusuli dengan sifat yang ke-9 sifat ilmu. Kita nak kemah rukun yang kenal, kita kena kemah kudrah, iradah, ilmu. Tapi sebelum tu kita mati dulu di wahdaniyah pada perbuatan. Kesemua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mai duk tak faham bab takluk kudrah iradah rukun iman yang ke-6 tu tak jadi apa kitanya. Tak jadi apa. Ada. Kita nak kemah tu. Mengada qadar. Berbetulan dengan kehendak qada. Kehendak iradah Allah berbetulan dengan ilmu. Qudrah, iradah dan ilmu. Wallahu a'lam.